Assalamualaikum, selamat sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang loceng, like, komen dan subscribe untuk isu-isu yang panas dan terhangat hanya di Sebalik Kontroversi channel. Terima kasih. Hakikat bahawa SPRM hanya sekarang menyiasat kejadian rasuah seperti yang disebut oleh seorang saksi dalam perbicaraan membabitkan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi dan Ultra Kirana SDN BHD UKSB menunjukkan rombakan besar-besaran perlu dibuat terhadap Suruhanjaya itu, kata Parlimen Bagan Lim Guan Eng. Dalam satu kenyataan hari ini, pemimpin DAP itu apa yang sangat-sangat mengecewakan adalah saksi yang mendedahkan keterangan mengenai pembayaran yang dibuat kepada ahli politik tertinggi negara berkenaan adalah saksi SPRM. Saksi daripada UKSB telah mendedahkan di mahkamah bahawa dia telah memberikan wang kepada beberapa menteri termasuklah seorang bekas Perdana Menteri. Saksi ini adalah saksi pihak pendakwaan, maka saksi juga adalah saksi SPRM sendiri. Bagaimana SPRM boleh berlagak bahawa mereka tidak tahu tentang perkara ini dan hanya menyatakan akan membuka siasatan selepas perkara ini didedahkan di mahkamah dan telah ditekan orang awam, kata Lim yang juga adalah bekas Menteri Kewangan. Pemimpin DAP itu berkata sekiranya Presiden UMNO yang menjadi tertuduh dalam perbicaraan itu didapati bersalah melakukan rasuah, maka mereka yang lain disebut di mahkamah turut menerima wang daripada UKSB juga adalah bersalah. Ahmad Zahid Hamidi berdepan 33 pertuduhan rasuah berjumlah 13.56 juta daripada UKSB supaya kerajaan melanjutkan kontrak kepada syarikat tersebut. Kontrak itu adalah untuk mengendalikan pusat sehenti di China dan sistem visa luar negara serta mengekalkan perjanjian untuk membekalkan peralatan sistem bersepadu VLN kepada syarikat yang sama. Zahid adalah timbalan Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri ketika bayaran dibuat antara Oktober 2014 dan Mac 2018. Minggu lalu, bekas pengurus pentadbir UKSB David Tan memberitahu Mahkamah Tinggi bahawa bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dan bekas Menteri Shafie Apdal turut menerima dana daripada syarikat itu. Mahkamah juga mendengar keterangan bahawa nama menteri dan timbalan menteri lain direkodkan dalam ledjar pembayaran syarikat di bawah nama kod. Mereka termasuk bekas Menteri Luar Negeri Anifah Aman, timbalannya Rizal American, Menteri Pertahanan semasa Hishamuddin Hussein dan Menteri Kesihatan semasa Khairi Jamaluddin. Muhyiddin Yassin dan Anifah menafikan pernah menerima dana daripada UKSB. SPRM digunakan sebagai alat politik. Lim berkata, ketiadaan tindakan terhadap mereka yang dinamakan itu menunjukkan terdapat amalan dua darjat dan pilih kasih oleh SPRM. Ini jelas menunjukkan SPRM memang dijadikan senjata politik untuk manfaat pihak berkuasa. Adakah SPRM tidur atau sengaja mahu tutup perkara ini? Bagi memulihkan keyakinan terhadap SPRM, perlu ada satu perubahan secara menyeluruh. Perlu ada rombakan secara besar-besaran dalam SPRM supaya kita dapat pulihkan keyakinan dan perbaiki kedudukan negara dalam indeks persepsi rasuah oleh Transparency International, katanya. Pada 2021, Malaysia turun 5 tangga dalam indeks persepsi rasuah ke kedudukan 62 daripada 180 negara dari segi keyakinan sektor awam. Ia mencatatkan 48 daripada 100 mata dalam indeks berbanding 51 pada tahun sebelumnya. Skor 100 bermakna sangat bersih manakala sifar bermakna tinggi amalan rasuahnya. Pada 2019, Malaysia menduduki tangga ke-51 daripada 180 negara. Najib membidas Lim Guan Eng. Baru Guan Eng nak sembang 2 darjat. Siapa yang digugurkan kes Banglo di tengah perbicaraan dan tidak didakwa rasuah, terowong semasa kerajaan PH memerintah walaupun kertas siasatan sudah siap sejak tahun 2018. Pemberian wang oleh syarikat terbabit kepada Muhyiddin dan beberapa orang lagi dikatakan berlaku sehingga bulan Ogos 2018.
Syukri Abdul pilihan Mahathir dilantik Ketua SPRM pada bulan Mei 2018. Tommy Thomas pilihan Bapak Kamul Kit Siang dilantik Peguam Negara pada bulan Jun 2018. Dan Zahid didakwa pada bulan Oktober 2018. Pemimpin PKR Latifah Koya pula dilantik Ketua SPRM untuk ganti Syukri pada bulan Jun 2019. Kesemua siasatan ke atas kes ini dijalankan dalam tempoh kerajaan PH di bawah Ketua SPRM dan Ketua Peguam Negara yang dipilih oleh kerajaan PH sendiri. Jadi mengapa pula Guan Eng tak nak tanya atau salahkan Syukri, Latifah serta Tommy? Kenapa kes-kes terhadap Muhyiddin yang merupakan Menteri Dalam Negeri Kerajaan PH masa itu dan lain-lain individu tidak disiasat atau didakwa semasa pemerintahan PH? Sekian berita dari Di Sebalik Kontroversi. Jumpa di isu seterusnya. Jangan lupa tekan butang like, komen dan subscribe.